boleh dengar? Halo. Boleh dengar? Okey. Ada apa-apa boleh type di chat. Okey. Okey. Fokuslah hari ini. Okey. Kami belajar bab 1.5 kedaulatan negara. Okey. Apa itu kedaulatan? Berdasarkan pemahaman Anda, apa itu kedaulatan? Berdasarkan pengetahuan Anda. Jawapan simple saja. Bukan. Kedaulatan kita cakap bebas. Kita merdeka. Means merdeka. Kedaulatan bermaksud merdeka. Okey. Kesetiaan itu kurang sesuai. Okey. Baik. Sekarang mengikut buku teks. Apa dia cakap? Kedaulatan ada 4 maksud. Pertama sekali ingat kekuasaan tertinggi. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi. Bermaksud pemerintah mempunyai kuasa yang tertinggi. Bolehlah memerintah negara. Ada berwibawa, pemimpin berwibawa. Kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan. Sebuah kerajaan yang bebas. Kerajaan yang bebas bermaksud kerajaan tersebut bebas melaksanakan pentadbiran negara tanpa perlu menghiraukan kuasa asing. Oleh itu, kedaulatan bermaksud kita mempunyai kekuasaan tertinggi, kewibawaan, sebuah kerajaan yang bebas, dan kerajaan ini berhak untuk melaksanakan pentadbiran negara. Okey, boleh hafal? Kalau saya balik, saya show slide lain. Boleh hafal? Tadi saya cakap maksud kedaulatan. Apa yang kamu boleh hafal daripada perbincangan tadi? Halo? Halo? Kedaulatan apa yang boleh Anda faham? Bagi saya, kedaulatan ialah negara kita. Ya, negara kita bebas. Bebas lain itu, negara kita pemerintah mempunyai kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi. Pemerintah kita kalau ada kuasa tertinggi, means ada image dia meningkat. Bermaksud dia berwibawa. Dan seterusnya, negara yang bebas. Oleh itu kita mempunyai kuasa yang tertinggi. Dan kita ya ada kewibawaan dan seterusnya apa? Kalau kita ada kuasa tertinggi, kita bebas, kita berwibawa, apa kita boleh buat? Cuba fikir, kalau kita ada kuasa, kita berwibawa, apa kita boleh buat? Bebas melaksanakan, kita boleh
Kalau sebuah negara kita ya pemerintahan, kita bebas, kita ada kuasa tertinggi dan kita berwibawa. Oleh itu kita boleh bebas melaksanakan pentadbiran ataupun pemerintahan sendiri. Baik, seterusnya. Dan poin yang ekstra tadi, kedaulatan ini wujud sejak Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu yang terawal di alam Melayu ialah Kesultanan Melayu Melaka. Ini dia. Wujud sejak Kesultanan Melayu Melaka. Okey? Dan dimantapkan. Dimantapkan oleh apa? Macam mana cakap kita berjalan? Dimantapkan oleh merdeka. Kemerdekaan Tanah Melayu. Dan pembentukan Malaysia pada 1963. Baik, seterusnya kita tengok apakah Rif mengikut bahasa. Ada bahasa perlu ingat. Pertama sekali bahasa Yunani. Kemudian yang biasa kita guna bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan yang terakhir ialah bahasa Arab. Baik, kita tengok yang seterusnya. Bahasa Yunani perlu ingat dua perkataan ini. Sebab bahasa Yunani kita tak pernah dengar. Oleh itu perkataannya juga macam kita tak pernah dengar. Supernus dan Superanus. Bagi kami bahasa ini dia super. Sebab kita tak pernah dengar. So, jika kita tak pernah dengar sesuatu, kita berasa sangat perkara tersebut sangat baik dan sangat penting. So, super. Ya, super. Kita perlu ingat Yunani, kita tak pernah dengar bahasa ini. Oleh itu dia sesuatu yang sangat luar biasa. Dia panggil super. Kemudian selepas super apa itu? Supranus. Supranus. Dia bahasa yang super. Kemudian selepas perkataan super dia ialah supranus dan superanus. Ranus dan supernus. Perkataan ini penting tak penting. Sebab apa saya cakap penting? Objektif atau struktur dia akanlah keluar. Baik, seterusnya apa maksud supernus, supranus? Kami tak belajar pun bahasa Yunani. Ini maksudnya agung atau tertinggi. Super, masa saya cakap super, bahasa ini super. Dia super kerana dia agung dan tertinggi. Dia sesuatu yang super. So, dia agung. Agung bermaksud apa? Kuasa yang tinggi dan tertinggi. Super lah. Ini maksud super. Super ialah agung dan tertinggi. Secara keseluruhannya, apa maksud supernus? Supranus? Sebuah negara yang bebas dan merdeka. Sebuah negara yang bebas dan merdeka seperti negara kita. Baik, sekarang kita lihat balik apa maksud kedaulatan. Untuk ingat saja ini kita perlulah recall balik apa kita belajar tadi. Apa maksud bahasa Yunani? Saya cakap super. Super apa? Cuba komen. Super apa? Ada dua. Super dengan super. Supernus dengan satu lagi. Superanus. Betul. Kemudian apa maksud super? Super bermaksud agung ataupun agung ialah kuasa tinggi ataupun tertinggi. Secara keseluruhannya saat ini negara kita negara yang yes, bebas, merdeka seperti negara kita. Inilah dia.
Oke, sejarah. Supernus, Supranus. Ingat je, Yunani kami tak pernah dengar. Oleh itu dia sesuatu yang sangat super. Oleh itu Supernus, Supranus, agung tertinggi negara bebas merdeka. Sini sudah 2 markah. Minimum pun dapat 1 markah kalau objektif. Baik, seterusnya. Bahasa yang sering kita dengar, bahasa Inggeris. Inggris, tapi bahasa ini susah. Bagi saya bahasa ini susah. Bahasa Inggris, apa bahasa ini? Ini bahasa orang putih. Oleh itu, perkataannya pun sovereignty. Sovereignty. Perkataan dia perlu ingat sikit. Sovereignty. Reign ini, kalau kamu tahu, reign ini ialah satu tempat. Tak penting ini. Sovereignty. Untuk takrif ini ya, maksud mengikut bahasa, kita cuma perlu tahu perkataan macam supernus, superanus. Yang susah ini macam sovereignty. Sovereignty, apa maksud? Okey, di negara British. British, mereka selalu menuntut hak. Mereka nak hak yang sama. Mereka selalu nak hak, nak kebebasan. Oleh itu, kedaulatan bagi mereka ialah mereka ada hak, ada kuasa. Berkuasa penuh. Penuh. Mereka ada kuasa yang sangat banyak. Kuasa yang penuh terhadap pemerintahan. Ini maksud bahasa Inggeris sebab di British mereka semua nak hak dan kuasa yang tinggi. Yang sangat banyak. Oleh itu, sovereignty bermaksud mereka berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Mereka ada kuasa yang penuh terhadap itu pemerintahan. Baik, cuba kita recall balik. Perkataan susah itu, cuba tengok maksud bahasa Inggeris. Maksudnya ialah kuasa penuh dalam pemerintahan. Cuba type out perkataan yang susah itu. Sovereignty, betul. Sovereignty. Baik. Kita tengok apa maksud mengikut bahasa Arab. Bahasa Arab untuk orang Melayu sering dengar bahasa Arab. Apa itu bahasa Arab yang kata tentang kedaulatan? Bagi bahasa Arab, apa maksud kedaulatan? Bagi mereka, sama seperti bahasa Melayu. Daulah. Bahasa Melayu, daulat, kedaulatan. So, untuk bahasa Arab, kita cakap dia daulah. Daulah. Ingat, sebab Arab Islam. Islam means Allah. Oleh itu, daulah. Okey. Maksudnya pun sama saja, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Okey. Seterusnya, ini picture dia. Saya cakap bahasa Melayu. Apa maksud kedaulatan? Sudah tahu, daulat. Perkataan asalnya ialah daulat. Maksudnya daulat. Dan daulat ini apa maksud? Tadi kami sudah cakap kewibawaan atau kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan. Ini daulat bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan. Cuba kami recall balik satu kali lagi. Untuk bahasa Arab, cuba tahu apa perkataannya bagi kedaulatan. Daulah, betul apa maksud daulah? Maksud dia, maksud simpel saja, kuasa apa? Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan, betul. Pemerintahan.
Baik, yang last sekali bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Apa maksud dia? Daulat, betul-betul. Kemudian daulat, apa maksud daulat lagi? Tadi kita sudah belajar kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan. Betul, sangat baik. So, inilah bahasa-bahasa yang mentakrifkan kedaulatan. Seterusnya, ada bahasa, ada maksud, dan ada juga orang yang memberikan pandangan mereka terhadap perkataan kedaulatan ini. Jom kita tengok apa yang orang-orang ini cakap tentang kedaulatan. Pertama sekali ingat perkataan yang susah ini. Aristotle. Aristotle. Macam turtle. Aristotle. Ini perkataan susah. Perlu ingat dia orang Greek. Aristotle. Maksudnya sama saja, kuasa tertinggi pemerintahan. Dan di luar negara, di semua negara kita pun terikat oleh undang-undang. Seterusnya, ini tokoh agama Islam, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Apa yang Ibnu Khaldun cakap ini? Dia orang Islam. Oleh itu kita perlu tahu perkataan-perkataan Islam. Semangat beragama, semangat kekitaan bangsa. Kalau kami tengok orang Islam semua berpaduan. Oleh itu semangat kekitaan kita tahu Ibnu Khaldun. Semua beragama kita tahu Ibnu Khaldun. Dan kita rela berkorban kita tahu Ibnu Khaldun. Seterusnya, kita tengok tokoh Sepanyol ini. Spain. Sepanyol dia daripada tak penting ini. John Bodin. Ini perlu ingat namanya Ibnu Khaldun, Aristotle dengan John Bodin. Bagi John Bodin sama juga kuasa tertinggi. So, ingatlah perkataan general itu. Kekuasaan tertinggi dan kewibawaan. Sebuah kerajaan yang bebas untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Oleh itu, John Bodin juga berpendapat sama. Dia cakap kedaulatan bermaksud kuasa tertinggi juga. Kuasa tertinggi. Kuasa ini tinggi sampai apa? Kekal. Kekal. Selalu tinggi. Kuasa ini selalu akan tertinggi. Dan tinggi sampai tidak terbatas. Dia add lagi. Dia tambah lagi kekuatan kedaulatan ini. Dia merupakan satu kuasa tertinggi. Bukan saja tertinggi. Dia satu yang kekal dan tidak terbatas. Untuk buat apa? Ada kuasa ini untuk buat apa? Dia tak cakap buat pemerintahan. Yang penting kami tengok Aristotle cakap undang-undang. Di sini dia pun cakap kedaulatan ini penting kerana kuasa tertinggi, kekal dan tidak terbatas untuk kita buat tafsir dan melaksanakan satu undang-undang. Okey, ini tiga susah ingat. Membuat, mentafsir dan melaksanakan. Cuba ingat cara membuat satu buku. Pertama sekali, kamu nak beli satu buku rujukan. Penulisnya susah-susah tulis. Macam mana dia tulis? Dia pertama sekali dia menulis isi kandungan buku tersebut. Selepas menulis, dia mentafsir. Dia pergi cek. Cek ada apa-apa yang tidak sesuai tak. Dia pergi mentafsir dan last sekali dia jual. Dia melaksanakan. Dia pergi jual. Baik, sekarang kita tengok
semula. Apa maksud kedaulatan mengikut Aristotle? Aristotle cakap apa? Halo? Aristotle, ya betul. Kuasa tertinggi. Tertinggi dan apa? Kerajaan ikat oleh apa? Ikat oleh kerajaan boleh buat apa-apa tetapi terikat oleh undang-undang. Betul. Baik, seterusnya kita tengok tokoh Islam ini. Ibnu Khaldun, apa yang penting dia cakap? Semangat apa? Ada dua semangat. Semangat betul kekitaan dan semangat apa? Lagi satu semangat dia ada. Betul. Dia bersemangat untuk beragama. Lagi satu, dia rela untuk sanggup untuk buat apa? Berkorban. Betul. Seterusnya kita tengok John Bodin, tokoh Sepanyol ini. Apa yang dia cakap? Simple saja. Dia kuasa apa? Kuasa tertinggi yang apa? Tinggi sampai yes. Dia kuasa tertinggi yang kekal selalu ada. Kekal dan apa? Ya betul. Tidak terbatas. Tidak ada batasan kuasanya. Untuk buat apa? Kuasa yang sangat amat tinggi ini untuk buat apa? 3 step. Untuk melahirkan satu buku rujukan. Apa 3 step itu? Betul-betul. Kita buat satu buku, kita perlulah tulis, membuat, kemudian mentafsir, pergi cek dan menjual, melaksanakan undang-undang. Okey. 3 tokoh sudah settle. Seterusnya, kita tengok tokoh yang lain. Tokoh negara kita. Tunku Abdul Rahman dan Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Kita tengok apa yang Tunku Abdul Rahman cakap. Tunku Abdul Rahman seorang yang suka apa? Kebebasan. Oleh itu dia memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Dia cakap kedaulatan ini prinsip bebas. Prinsip untuk kita bebas. Prinsip kebebasan. Dan dia pentingkan apa? Tunku Abdul Rahman, dia suka semua kaum. Dia pentingkan keadilan. Dia nak adil. Dan dia sayang rakan. Sayang rakyat. Oleh itu apa? Dia menjaga kebajikan rakyat. Dia nak rakyat hidup dengan sejahtera. Dia memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dia ingin rakyat hidup sejahtera. Dia memperjuangkan kebajikan ataupun kami cakap kepentingan rakyat dia. Iaitu rakyat Malaysia. Yang last sekalipun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Sebelum kita tahu apa dia cakap, kita perlu tahu siapa dia. Dia seorang peguam. Peguam negara. Means apa? Peguam yang ada kuasa tertinggi di negara kita. Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Okey? Apa dia cakap? Negara kita betul sudah merdeka. Apa maksud negara kita berdaulat? Negara berdaulat bermaksud negara merdeka. Negara merdeka ini maksud apa? Kita bebas pada peringkat antarabangsa. Means seluruh dunia pun iktiraf negara kami merdeka. Mempunyai
kebebasan. Negara kita bebas dan merdeka pada peringkat antarabangsa. Seluruh dunia pun iktiraf negara kita merdeka dan bebas pada peringkat antarabangsa. Kalau bebas, kami ada hak apa? Bukan hak untuk melakukan undang-undang. Ini hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Telunjuk ini bermaksud macam perintah ataupun kawalan. Means bermaksud pihak ataupun kuasa asing tidak bolehlah campur tangan dan beri kawalan ataupun perintah kepada negara kita. Negara kita adalah hak dan kuasa yang penuh untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk kuasa asing. Baik, last sekali kami recall balik apa dia cakap. Tunku Abdul Rahman, dia cakap apa? Kedaulatan ini bermaksud kita memperjuangkan berdasarkan prinsip apa? Prinsip dia nak semua bebas dan seterusnya. Prinsip apa? Dia nak semua rakyat bebas. Kemudian sudah bebas, semua rakyat perlu betul keadilan, kedudukan istimewa orang Melayu, kepentingan sah. Ini bermaksud keadilan. Ini dia perjuangan dia berdasarkan prinsip ini. Seterusnya dia memperjuangkan apa lagi? Memperjuangkan dia sayang rakyat dia. Dia memperjuangkan apa? Betul-betul. Kebajikan dia sayang rakyat dia. Dia memperjuangkan kebajikan atau kami cakap kepentingan. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Okey, seterusnya. Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas ini peguam. Apa yang dia cakap? Kedaulatan bermaksud negara kita bebas. Bukan, negara kita merdeka. Negara merdeka bermaksud negara apa? Negara berdaulat bermaksud merdeka. Merdeka bermaksud yes, betul. Kita bebas pada peringkat antarabangsa sebab orang lain iktiraf negara kita bebas dan merdeka. Okey, kalau mereka iktiraf negara kita merdeka dan bebas, apa yang boleh kita buat? Apa negara kita boleh buat? Mengatur betul-betul mengatur urusan dalam negeri sendiri tanpa tidak perlu menghiraukan, tanpa telunjuk asing. Baik, kami sudah settle maksud ataupun takrif kedaulatan. Okey, kami sangat cepat. Ini semua bolehlah keluar dalam objektif. Ini Aristotle. Ini Ibnu Khaldun. Ini John Borden. Ini Tunku Abdul Rahman. Ini Tun Dr. Mohamed Saleh Abbas. Baik, setelah selesai semua maksud kedaulatan, apa yang perlu kita tahu? Kedaulatan kita sudah tahu maksud. Apa jenis? Berapa jenis ada untuk kedaulatan? Kamu cuba teka. Kami ada berapa jenis kedaulatan? 4.
Betul, tradisional modern antara bangsa dengan undang-undang. Betul? Okey, jom kita lihat 4 jenis itu macam mana nak huraikan. Boleh keluar dalam soalan struktur. Jangan lihat huraian dahulu. Kami lihat gambar. Apa gambar ini? Kesultanan Melayu Melaka. Tradisional. Tengok pemerintah kuasa tertinggi. Okey, kami start dengan huraian. Dalam zaman dahulu, kedaulatan tradisional means zaman dahulu. Bila mulai ni sudah lama mula. Wujud sejak tamadun awal manusia. Wujud sejak tamadun awal manusia sudah wujud kedaulatan ini. Apa maksud kedaulatan ini? Kedaulatan ini berdasarkan apa kita panggil sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Sistem pemerintahan yang berkuasa mutlak. Mutlak ini bermaksud apa? Raja mempunyai kuasa yang tertinggi ataupun kuasa penuh dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berkuasa mutlak. Baik. Seterusnya, kami tengok urusan negara dikuasai sepenuhnya. Inilah rentetan daripada mutlak. Dia mutlak bermaksud ada kuasa yang penuh. Kalau kuasa penuh tadi Saleh Abbas cakap apa? Mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. So, dalam sini berkuasa mutlak bermaksud urusan negara diuruskan oleh raja sepenuhnya. Okey, baik, ini Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian bagi negara kita macam mana? Negara kita kedaulatan tradisional ini berpaksi pada. Bermaksud apa? Berdasarkan kedaulatan raja-raja Melayu. Kedaulatan tradisional ini semasa Kesultanan Melayu Melaka bermaksud sistem pemerintahan yang berkuasa mutlak. Raja ada kuasa penuh dalam pemerintahan. Kemudian, dia ada kuasa penuh. Oleh itu, urusan negara dikuasai dengan sepenuhnya oleh dia. Dia boleh mengurus apa-apa saja urusan negara. Ini Kesultanan Melayu Melaka. Dan perlu ingat, kedaulatan tradisional ini wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan tradisional ini wujud sejak awal-awal. Sejak tamadun awal manusia. Ini maksud apa? Sejak ada manusia. Sejak ada manusia yang bertamadun. Baik, sekarang kita tengok di negara kita apa kedaulatan tradisional. Dia berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Raja merupakan seorang yang berkuasa dan berwibawa. Raja seorang yang berkuasa dan berwibawa. Raja ialah ketua pemerintah di negara kita. Dia ialah ketua pemerintah negara kita. Kan kita tahu yang di Pertuan Agong ialah ketua utama negara. Oleh itu kita pun tahu raja ialah ketua pemerintah. Baik, raja juga mempunyai kuasa yang tertinggi. Raja juga mempunyai kuasa yang tertinggi sebab sini saya cakap raja seorang yang berkuasa dan berwibawa. Dan macam mana raja ini dia berkuasa dan berwibawa? Dikukuhkan oleh kesetiaan rakyat. Kami sebagai rakyat perlu taat setia kepada Raja Melayu. Baik, sekarang kami tengoklah apa yang kami boleh ingat. Apa boleh ingat?
Kamu boleh ingat dua type of traditional. Kita golong kepada semasa Kesultanan Melayu, Melaka dan negara kita. Cuba ingat, sejak bila ini mula? Sejak bila kedaulatan tradisional ini mula? Betul, tamadun awal manusia. Sejak tamadun awal manusia sudah mula. Kemudian apa? Semasa Kesultanan Melayu Melaka dia bercorak apa? Sejak Melaka dia sistem apa? Sistem betul. Pemerintahan yang mutlak. Mutlak bermaksud raja berkuasa penuh. Kemudian raja berkuasa penuh bermaksud apa? Dia boleh mengurus kuasa mutlak bermaksud kuasa penuh. Ini bermaksud apa? Dia boleh mengurus apa? Mengurus Melaka semasa masa itu ialah mengurus satu negara. Nah, dia Melaka semasa zaman itu ialah satu kerajaan ataupun kami panggil satu negara. Okey? Dengan sepenuhnya. Ini tiada siapa boleh beri arahan kepada dia. Dia boleh mengurus negara dengan sepenuhnya. Okey. Semasa negara kita, apa maksud kedaulatan tradisional? Dia berpaksi pada apa? Berpaksi pada betul-betul kedaulatan raja-raja Melayu. Dan kami tahu raja-raja Melayu ini berdaulat. Berdaulat bermaksud apa? Raja, tadi kami cakap berdaulat bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan. So di sini raja berdaulat means raja betul berwibawa dan berkuasa. Kemudian mereka berwibawa dan berkuasa. Apa boleh buat? Apa tugas mereka? Raja ialah ketua untuk ketua betul. Raja ialah ketua pemerintah. Kemudian kami tengok raja ini dia ada kuasa apa? Raja ada apa? Raja ada kuasa yang tertinggi betul. Kuasa yang tertinggi. Oleh itu macam mana raja diberkukuh? Kedudukan raja diberkukuh oleh betul taat setia rakyat. Rakyat taat setia kepada raja. Oleh itu raja ada kewibawaan dan kekuasaan tertinggi. Ini di negara kita. Baik, kita tengok kedaulatan tradisional kita sudah ingat. Maksud kedaulatan berdasarkan bahasa dan berdasarkan pandangan tokoh dan berdasarkan kamus Melayu secara general kami sudah kami kuasai. Seterusnya, kami tengoklah jenis kedaulatan yang seterusnya apa dia? Kedaulatan sekarang, kedaulatan moden. Bila kedaulatan moden ini wujud, dia wujud selepas berlakunya ini revolusi keagungan dan revolusi Perancis. Kan, form 4 bab 2 kami ada belajar. Betul? Nasionalisme.
Kan kami ada belajar nasionalisme. Ada beberapa jenis revolusi. Tetapi selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis, kami wujudnya apa yang kami panggil kedaulatan moden. Apa kedaulatan ini? Kedaulatan moden ini. Kedaulatan moden ini bolehlah dikaitkan ataupun kita cakap bermaksud idea. Satu idea munculnya satu negara bangsa yang moden. Apa maksud negara bangsa? Negara bangsa merupakan satu negara yang bebas. Mewujudkan satu negara bangsa yang moden. Okey? Dan kemudian negara bangsa yang moden, ini negara yang moden. Negara bangsa yang moden bermaksud negara yang moden. Negara yang moden biasanya seperti negara kita, apa yang dikaitkan? Dikaitkan dengan hak rakyat. Rakyat ada hak. Tetapi ada batasannya lah. Rakyat ada hak. Contohnya, kami ada hak untuk mengundi. Kedaulatan moden ini bermaksud dikaitkan dengan idea kemunculan satu negara bangsa yang moden. Oleh itu, negara sekarang kita ada apa? Semua rakyat ada hak mereka. Dikaitkan dengan hak rakyat. Semua rakyat ada hak. Kemudian bukan saja rakyat ada hak. Apa yang ada? You cuba ingat, negara kami ada apa? Oh, rakyat ada hak untuk mengundi. Dan apa lagi negara kita? Kerajaan berperlembagaan. Kedaulatan moden ini bermaksud kerajaan yang berperlembagaan. Bermaksud apa? Kerajaan tersebut memerintah negara berdasarkan perlembagaan yang ditulis. Baik. Ini semua idea kedaulatan moden. Oh, selepas Perang Dunia Pertama ini dia sudah tukar. Selepas Perang Dunia Pertama, ingat krisis Balkan? Archduke Ferdinand dan isterinya dibunuh. Selepas Perang Dunia Pertama ini, kedaulatan moden ini sudah tukar. Dia tukar menjadi ada kaitan dengan nasionalisme. Form 4 bab 2. Semua rakyat sudah bersemangat nasionalisme. Nak membebaskan negara kami daripada tangan kuasa asing. Oleh itu, apa nasionalisme ini? Idea dia apa? Ideanya ialah menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Bermaksud apa? Nasionalisme ini dia menggunakan satu unsur yang persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Rumpun bangsa bermaksud satu bangsa yang sama. Contohnya, semua bangsa Melayu. Dan bangsa Melayu ini menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Oleh itu, kedaulatan moden ini selepas Perang Dunia Pertama. Krisis Balkan itu selepas Perang Dunia Pertama, dia sudah tukar. Dia dikaitkan dengan semangat nasionalisme. So, semangat nasionalisme ini menggunakan apa? Nasionalisme ini kita nak membebaskan negara kita, nak negara merdeka. Tapi macam mana negara kami merdeka? Macam mana nak memisahkan negara-negara yang berlainan? Macam mana kami tahu ini Indonesia? Mana kami tahu ini Malaysia? Mana boleh kita tahu ini ialah Thailand? Kita guna unsur ini. Persamaan rumpun bangsa dan bahasa. Bermaksud satu tempat yang ada bangsa yang sama dan mereka menggunakan bahasa yang sama, dan itu kita panggil satu tempat yang merdeka.
dikaitkan dengan nasionalisme. Satu tempat dia ada semua rakyat yang satu bangsa dan satu bahasa seperti bangsa Melayu menggunakan bahasa Melayu. Tempat itu jadi apa? Jadi satu negara. Negara apa? Negara bangsa. So kita lihat di negara kita apa? Di negara kita kedaulatan moden ini macam mana boleh hasil dalam negara kita? Kedaulatan negara kita hasil daripada gabungan negeri dalam persekutuan. Tidak penting ini. Kami tahu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bermaksud negara kita semua bergabung. Semua negeri-negeri kecil bergabung. Kedah, Kelantan, Terengganu semuanya bergabung. Ini bermaksudlah negara kita berdaulat, ada kedaulatan moden dan tak cukup lagi. Kedaulatan negara kita hasil bukan saja daripada gabungan negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957, tetapi juga Persekutuan Malaysia 1963. Apabila Singapura, Sabah dan Sarawak tambah masuk ke negara kita. Baik, jom kita apa yang kita ingat? Cuba komen lah. Kedaulatan moden ini wujud selepas apa? Betul? Revolusi apa? Di mana? Revolusi ada dua revolusi. Satu di England, satu di betul revolusi keagungan di England dan betul revolusi Perancis. Okey. Kemudian kami lihat apa maksud kedaulatan moden ini? Dia dikaitkan dengan ini tak berapa penting dikaitkan dengan kemunculan negara bangsa. Dan apa? Cuba ingat negara kami pun negara berdaulat. Apa maksud negara berdaulat? Dikaitkan dengan rakyat kami ada hak. Betul kamu cakap idea kemunculan negara bangsa moden. Okey, sekarang kami lihat apa maksudnya. Maksud yang lain. Negara berdaulat bermaksud rakyatnya ada hak. So, dikaitkan dengan betul hak rakyat. Seterusnya, apa kaitannya juga? Negara merdeka seperti negara kami ada apa? Betul. Kerajaan berperlembagaan. Kerajaan memerintah mengikut perlembagaan. Okey. Satu perkara berlaku. Selepas peristiwa ini. Perang Dunia Pertama. Betul? Apa? Tukar. Kedaulatan moden ini menjadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sebelum unsur persamaan rumpun bangsa dan bangsa. Dia kaitkan dengan apa? Sudah perang dunia, semua rakyat hidup susah. Rakyat nak bebas. Betul. Dikaitkan dengan nasionalisme. Nasionalisme ini baru dia dikaitkan dengan apa yang kamu cakap mau? Unsur persamaan rumpun dan bangsa. Dan persamaan rumpun bangsa dan bahasa ini membentuk satu apa? Membentuk seperti bangsa Melayu, bahasa Melayu membentuk satu apa? Betul.
Membentuk satu negara bangsa. Membentuk satu negara bangsa. Oke, dan seterusnya ada apa lagi ya? Oke, kami tengok di negara kita. Di negara kita, kedaulatan modern ini hasil daripada apa? Ada dua peristiwa berlaku dan negara kita ada kedaulatan modern. Apa maksudnya? Gabungan negeri betul. Negara kita berdaulat selepas semua negeri bergabung sebagai satu persekutuan. Dan apa dua peristiwa itu? Bukan persekutuan tanah Melayu. Apa berlaku kepada persekutuan tanah Melayu pada tahun apa? Ada dua peristiwa. Pertama, betul, kita cuti umum 2 hari kan? Ha? Kemerdekaan IPM 1957 dan apa? Ini kamu belum belajar. Form 5. Ini Form 5. Bab 5. Betul. Persekutuan Malaysia 1963. Selepas dua perkara ini dan kemudian itu negara kita menjadi satu negara yang ada kedaulatan moden kerana negeri semua bergabung menjadi satu persekutuan. Baik. Okey, sekarang kami sudah belajar apa? Maksud ikut bahasa, maksud ikut tokoh, maksud ikut genre, dan jenis-jenis kedaulatan iaitu kedaulatan tradisional iaitu pemerintahan mutlak raja pemerintah tertinggi itu, dan sekarang kedaulatan moden yang dengan negara bangsa nasionalisme tersebut. Sekarang ada dua lagi kedaulatan kami nak lihat. Kedaulatan undang-undang dan kedaulatan apa? Antara bangsa. Okey. Kami lihat undang-undang. Undang-undang bermaksud apa? Semua orang perlu mematuhi. Kerajaan dan rakyat diikat. Ingat tak siapa cakap ini? Apa tokoh yang cakap ini? Cuba recall balik. Siapa yang cakap ini? Betul. Aristotle. Aristotle cakap kedaulatan ialah kuasa tertinggi dan kerajaan terikat oleh undang-undang. Betul. Di sini kami petik kata dia. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat semua terikat oleh undang-undang. Dan undang-undang ini boleh buat apa? Dia menjamin keadilan semua rakyat, tidak kira miskin ataupun kaya. Kami adil dalam kehidupan kita kerana ada undang-undang. Dan undang-undang ini menjadikan negara kita lebih aman, stabil dan makmur. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab undang-undang semua orang perlu ikut. Tidak kira kamu kerajaan pun atau rakyat. Kemudian, ini menjamin satu keadilan. Semua rakyat adil dalam kehidupan. Macam ini. Tiada ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kemudian, kalau macam ini, perselisihan faham antara kaum pun akan berkurangan. Kemudian, apa yang akan berlaku? Negara akan tiada keadaan huru hara. Oleh itu, negara akanlah menjadi lebih aman. Selepas negara menjadi aman, apa yang berlaku? Negara lebih stabil.
Nah, politik lebih stabil sebab ada undang-undang. Dan kalau stabil, menariklah pelabur asing untuk melabur. Dan ini menjadikan negara kita lebih kaya. Oleh itu, negara kita lebih makmur. Baik. Dan kedaulatan undang-undang ini sangat penting. Penting sehingga menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Kedaulatan undang-undang ini menjadi sangat penting. Dan penting sehingga dia menjadi satu prinsip keempat dalam rukun negara kita. Rukun negara cakap apa? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kemudian kedaulatan undang-undang. Dia sangat penting sehingga menjadi prinsip keempat undang-undang. Prinsip keempat rukun negara. Dia terlalu penting sehingga menjadi prinsip yang keempat dalam rukun negara kita. Baik. Ada kedaulatan undang-undang. Siapakah yang melaksanakannya? Kami cakap satu badan kehakiman. Satu badan kehakiman. Apa maksud badan kehakiman? Means mahkamah dan peguam. Mahkamah dan peguam. Badan kehakiman ini mereka berwibawa dan bebas untuklah memelihara kedaulatan undang-undang ini. Baik. Cuba ingat. Aristotle cakap apa? Semua tidak kira kerajaan atau rakyat terikat oleh undang-undang. Dan undang-undang ini menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Sekiranya adil, pastinya negara menjadi aman. Selepas menjadi aman, politik stabil. Selepas stabil, meningkatkan imej negara pelabur asing datang dan ini menjadi negara kita lebih makmur. Kedaulatan undang-undang ini terlalu penting sehingga menjadi satu prinsip keempat dalam rukun negara untuk negara kita. Dan last sekali kami tengok kedaulatan undang-undang dia untuk melaksanakan kedaulatan undang-undang, kami perlu satu badan kehakiman iaitu mahkamah dengan peguam. Satu badan kehakiman yang bebas. Mereka bebas dan berwibawa untuk memelihara kedaulatan undang-undang ini yang sangat penting. Jom kami tengok apa yang kami boleh ingat. Pertama sekali, apa Aristotle cakap? Semua orang tidak kira apa? Siapa? Siapa yang perlu ikut undang-undang? Siapa? Aristotle cakap. Di sini kita penting. Betul, semua kerajaan dan rakyat. Kami semua terikat oleh undang-undang. Kemudian kami terikat oleh undang-undang. Means apa? Kehidupan kita menjadi lebih. Kami semua perlu ikut undang-undang. Oleh itu kehidupan lebih betul adil. Selepas kehidupan kami menjadi adil, apa negara akan jadi? Negara akan menjadi lebih tiga perkara itu. Betul aman. Kemudian stabil dan stabil apa? Meningkatkan imej negara. Kemudian betul negara akan menjadi lebih makmur. Negara akan menjadi lebih makmur. Dan ini sangat penting ya, kedaulatan undang-undang ini. Penting sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi apa? Dia terlalu
penting sehingga dia menjadi betul. Prinsip rukun negara yang keempat. Prinsip keempat. Dia sangat penting sehingga menjadi prinsip keempat. Rukun negara. Dan untuk memelihara kedaulatan undang-undang, apakah yang diwujudkan? Ada satu badan diwujudkan. Apakah dia? Badan apa? Untuk badan kehakiman yang apa? Yang berwibawa dan apa? Bebas. Mereka bebas daripada sebarang pengaruh. Okey, cuba ingat. Kedaulatan undang-undang bermaksud semua orang, tidak kira kerajaan ataupun rakyat, pun terikat oleh undang-undang. Kemudian, kehidupan kita akan menjadi lebih adil. Negara akan menjadi lebih aman, stabil dan makmur. Kemudian, satu badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk buat apa? Untuk memelihara kedaulatan undang-undang. Kemudian, ini sangat penting. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Baik. Kami tengok last sekali. Kedaulatan antara bangsa. Jangan tengok huraian dulu, kami tengok gambar ini. PBB. Pertubuhan bangsa-bangsa baharu. Bukan. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Bangsa-bangsa PBB ialah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, kedaulatan antara bangsa sangat penting kepada negara kita. Kenapa? Kenapa negara kita perlu kedaulatan antara bangsa? Kita sudah berdaulat, kenapa nak berdaulat pada peringkat antara bangsa? Ini menunjukkan PBB, iktiraf negara kita. Kedaulatan antara bangsa bermaksud PBB, iktiraf kedaulatan negara kita. Mengapakah pengiktirafan PBB ini sangat penting? PBB perlulah iktiraf negara kita. Sebab dia sudah iktiraf, kemudian negara kita sudah tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Negara kita tidak boleh dikacau ataupun dicabuli oleh negara lain. Contohnya, British tidak boleh cakap, mereka nak ambil balik negara kita. Sudah tidak boleh. Negara kita sudah tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Sebab apa? Sebab PBB sudah iktiraf kedaulatan negara kita. Macam mana PBB iktiraf? Dia keluarkan satu perkara, satu deklarasi untuk iktiraf kedaulatan negara kita. Macam mana? Apakah nama deklarasi ini? Kita panggil Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Okey, cara nak ingat nama ini. Deklarasi. Dia satu jenis deklarasi. Deklarasi apa? Negara kita dengan PBB ialah sahabat. Hubungan kita ialah sahabat. Dia iktiraf kita join PBB. Kami ialah sahabat. Oleh itu, deklarasi ini bernama apa? Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Baik, apa yang dia cakap selain daripada iktiraf kami, negara kami? Dia cakap apa? Kedaulatan antara bangsa ialah prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antara bangsa. Bermaksud
semua negara antarabangsa sama. Kedaulatan semua negara sama pada peringkat antarabangsa mengikut undang-undang antarabangsa. Macam tadi saya cakap, PBB iktiraf kami menjadi anggota PBB. Ini bermaksud apa? Dunia iktiraf, semua negara iktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, negara yang berdaulat dan negara merdeka. Ingat 3 perkara ini. Sebuah negara yang berdaulat bermaksud negara itu sudah bebas. Negara yang bebas bermaksud negara itu merdeka. Berdaulat, bebas, merdeka. Okey, lagi satu kali. Kedaulatan antarabangsa, apa maksud dia? Maksudnya PBB iktiraf negara kami. Mengapa iktiraf ini penting? Penting kerana negara kita tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Dan deklarasi hubungan persahabatan PBB 1970 menyatakan bahawa negara kita mempunyai kedaulatan yang sama dengan negara lain dari segi undang-undang antarabangsa. Dan negara kami pun jadilah anggota PBB. Ini penting kerana negara kita sudah jadi anggota PBB bermaksud negara kami diiktiraf oleh dunia. Semua negara diiktiraf oleh dunia untuk menjadi sebuah negara yang bebas, negara yang merdeka, dan negara yang berdaulat. Baik, kami tengok apa yang kami boleh ingat. Kedaulatan antarabangsa bermaksud apa? Pertama sekali, PBB apa? Siapa beri apa kepada kita? Kedaulatan antarabangsa ini bermaksud apa? Tadi saya cakapkan, kedaulatan antarabangsa ini bermaksud apa? PBB buat apa? Iktiraf negara kita. Kemudian, dia iktiraf negara kita, apa boleh kita buat? Negara kita, betul, negara diiktiraf oleh PBB. Kemudian apa? Iktiraf ini penting kerana negara sudah tidak boleh, betul, tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Means dikacau oleh negara lain. Mengapa? Apakah deklarasi, nama deklarasi itu yang mengatakan negara kita tidak boleh dicabuli oleh negara lain? Deklarasi apa namanya? Ingat, negara kami bersahabat dengan PBB. Oleh itu, apa nama deklarasi itu? Deklarasi, betul. Negara kita bersahabat, hubungan persahabatan dengan PBB yang ditandatangani pada 1970. Dan dalam deklarasi ini, apakah yang menyatakan? Apakah dia nyatakan? Persamaan kedaulatan negara berdasarkan apa? Undang-undang apa? Betul, prinsip persamaan kedaulatan. Kedaulatan itu sama berdasarkan apa? Betul, undang-undang antarabangsa. Bermaksud apa? PBB cakap negara kita dan negara lain seperti negara China mempunyai satu kedaulatan yang sama. Kenapa cakap macam ni? Kerana kedaulatan negara kami sama berdasarkan undang-undang antarabangsa. Kemudian persamaan ini ada. Kemudian negara kita
pun gembira. Gembira kemudian negara kita pun buat apa? Negara kita pun ini belum bebas, merdeka dan berdaulat ialah selepas negara kita buat satu perkara. Negara kita buat apa? Maksud PBB. Macam mana cakap? Negara kita join PBB. Negara kita negara kita masuk dalam PBB ini. Macam mana cakap? Menjadi anggota dalam PBB. Negara kita menjadi anggota dalam PBB. Barulah dunia iktiraf negara kita. Nah, baru dunia iktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, kami tengok sedikit lagi soalan objektif untuk anda lebih faham topik ini. Okey, sorry. Tadi tak show ini. Ingat, orang ini penting. Dr. Ismail Abdul Rahman. Dia siapa? Dia ialah Menteri Luar Negara kita. Menteri Luar Negara kita yang menjadikan ataupun membolehkan negara kita menjadi anggota PBB. Baik, ini next week. Nah, tengok ini semua macam sama dengan tadi. Nah, ini saya cakap next week. Kepentingan langkah pun next week. Latihan objek. Mari kita tengok. Kedaulatan ialah kuasa tertinggi. Kerajaan terikat. Siapa yang cakap? Cuba komen. A, B, C, D. Cuba komen. Betul, Aristotle. Kemudian, soalan kedua. Siapa yang cakap ini? Semangat kekitaan, semangat beragama. Siapa cakap? Betul. Ibnu Khaldun yang cakap rela berkorban demi cita-cita yang sama. Okey, sekarang siapa cakap ini? Kuasa tinggi yang kekal dan tidak terbatas untuk membuat, mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Betul, John Body. Baik, ini siapa cakap? Adil, kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ini siapa cakap? Betul. Tunku Abdul Rahman. Baik, seterusnya. Siapa cakap ini? Last. Negara merdeka, bebas pada peringkat antarabangsa. Siapa cakap? Mengatur urusan tanpa telunjuk asing. Betul. Dr. Mohamed Saleh Abbas. Kamu pun letih pengukuhan struktur dan esei. Cubalah. Last. Lepas ini kami stop di sini. Ada beberapa soalan. Cuba type. Apakah maksud kedaulatan secara keseluruhannya? Cuba komen sikit. Boleh ingat tak? Tapi tadi first slide kami cakap. Kedaulatan ini bermaksud kekuasaan tertinggi betul, kewibawaan betul, negara bebas betul. Lagi satu sana. Negara bebas untuk buat apa?
Betul. Negara ada kuasa tinggi, berwibawa dan bebas untuk membuat ataupun melaksanakan pemerintahan. Betul. Dan saya nak tanya satu lagi. Kedaulatan ini wujud sejak bila? Kedaulatan ini wujud sejak betul. Tapi di sini dia cakap wujud sejak Kesultanan Melayu Melaka. Sebab ini negara kita. Ah, dan dimantapkan oleh ini kemerdekaan dan persekutuan. Ini tak penting. Ini sudah 3 markah. Baik, seterusnya. Cuba komen. Bahasa Yunani apa dua perkataan itu? Super, dia sangat super. Betul, supernus dan superanus. Betul, apa maksud super ini? Super, apa maksud? Agung, okey. Super bermaksud agung. Agung bermaksud tertinggi, betul. Apa maksud keseluruhannya agung dan tertinggi ini? Negara yang betul bebas. Okey, bahasa betul. Supranus, superanus, agung atau tertinggi, negara yang bebas dan merdeka. Seterusnya, apa perkataan itu bahasa Inggeris? Sovereignty. Sovereignty. Saya type sovereignty. Apa maksud sovereignty? Cuba type apa maksudnya. Susah sikit ni. Apa maksud sovereignty? Betul-betul. Bahasa Inggeris bermaksud kuasa penuh terhadap pemerintahan. Okey, bahasa Arab. Apa perkataan itu bahasa Arab? Kedaulatan bermaksud daulah. Daulah bermaksud apa? Kuasa apa? Betul, kuasa pemerintahan. Baik, untuk bahasa Melayu, apa perkataan itu? Kedaulatan bermaksud apa? Daulat. Daulat bermaksud apa? Tadi kami sudah cakap, daulat bermaksud kuasa apa? Kuasa yang betul. Kuasa tertinggi sesebuah negara untuk memerintah. Baik, jom seterusnya. Apakah ciri-ciri? Cuba tembak 4 jenis itu dan 1 huraian cukup. Sudah letih. Nyatakan 4 ciri-ciri dan 1 ataupun 2 huraian. Betul, pertama sekali kedaulatan tradisional. Apa huraian dia? Sikit juga huraian dia. Kesultanan Melayu Melaka mereka cakap apa? Pemerintahan, betul, pemerintahan mutlak. Dan kemudian semasa negara kita berpaksi pada apa? Betul, kedaulatan raja. Ini wujud sejak bila? Kedaulatan tradisional ini wujud sejak betul tamadun awal. Okey, apa lagi? Ada 3 jenis lagi kedaulatan ini. Apa lagi? Jenis kedaulatan.
Betul, kedaulatan undang-undang apa? Kedaulatan undang-undang ini apa Arif Toto cakap? Betul, kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang. Macam mana cakap kerajaan dan rakyat ikat oleh undang-undang? Apa penting? Apa kepentingannya? Betul, keadilan. Keadilan seterusnya apa? Negara jadi lebih apa? Kalau adil. Aman, stabil, dan makmur. Dan lagi satu, kedaulatan undang-undang ini jadi apa? Dia sangat penting sehingga jadi prinsip berapa? Prinsip rukun negara keempat. Betul. Apa dua jenis lagi kedaulatan? Kami perlu recall untuk dapat markah. Betul, kedaulatan moden. Kedaulatan moden ini wujud selepas apa? Revolusi keagungan dan apa? Revolusi di mana? Dan betul. Dan selepas Perang Dunia Pertama, tukar. Kedaulatan moden ini tukar menjadi apa? Menjadi nasionalisme. Betul. Lagi satu jenis kedaulatan. Apa dia? Kedaulatan. Betul. Kedaulatan antara bangsa. Antara bangsa ini bermaksud apa? Bermaksud betul diiktiraf PBB. PBB iktiraf kami. Kemudian apa jadi kepada negara kita? Tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Tidak boleh dicabuli. Okey. Apa deklarasi yang menyatakan pernyataan ini? Deklarasi apa? Namanya. Deklarasi hubungan persahabatan PBB. Apa tahun? Tahun apa? 1970. Okey. Baik. Last sekali. Negara kami buat apa? Sebagai balasan semua ini, mereka bagi sangat banyak. Negara kita buat apa sebagai balasan? Negara kami menjadi, bukan, menjadi apa? Kita join PBB. Kita join PBB dalam bahasa Inggris. Betul. Negara kita menjadi anggota PBB. Dan lagi last sekali. Apa nama tokoh itu yang bawa negara kita ke PBB? Doktor apa? Doktor betul. Doktor Ismail Abdul Rahman. Betul. Baik. Nah, sebelum kami tamatkan kelas pada hari ini, saya nak bagi latihan hebat untuk bab ini. Hebat ini tak susah. Okey? Cuba lihat soalan ini. Kedaulatan negara sangat penting dan perlu dipelihara. Bincangkan. Okey? Apa dia nak? Kedaulatan negara sangat penting. Dan apa? Sebab penting kita perlu dipelihara. Maksud apa? Dia nak bincangkan. Bincang apa? Langkah. Dia penting dan perlu dipelihara.
Nah, apakah langkah untuk memelihara kedaulatan? Ini next week kita akan sentuh. Oke? Next week kita akan sentuh apa apa kami cakap 1.4 langkah-langkah mengukuhkan negara yang berdaulat. Oke, kalau saya tukar soal ini, jangan tak mau ini tak perlu dibeli, tak mau. Saya tukar, kedaulatan negara sangat penting. Bincangkan. Kenapa penting? Apa yang penting? Nah, boleh fikir jawapan tak? Atau perlu saya ajar? Betul-betul menjamin keadilan. Oke, satu maka. Perlu 8 maka. Oke, 7 lagi. Keamanan dan kesampian. Betul-betul politik. Lagi 6 maka. Tengok gambar ini. 3 gambar ini. Ini politik. Ini apa? Ekonomi. Ekonomi. Negara diri sebagai negara yang bebas merdeka. Betul, kedaulatan bermaksud negara bebas dan merdeka. 5 maka lagi. Tengok ini, sosial. Politik, ekonomi, sosial. Fikir macam ni. Apa lagi kepentingannya? Ini, tengok ini, ekonomi, money. Persamaan rumpun bangsa dan bahasa ialah apa? Ini ialah untuk menentukan satu negara bangsa. Ini bukan kepentingan kedaulatan. Negara kita berdaulat bermaksud bebas dan merdeka. Apa penting? Sekarang negara kita merdeka. Kalau tak merdeka, apa jadi? Kenapa nak merdeka? Tengok ini ekonomi. Ini politik. Ini semua sejahtera kan? Bebas dari telunjuk asing, betul? 4 maka lagi. Empat lagi. Tengok ini. Semua orang gembira. Apa jadi? Hidup sejahtera. Kalau negara kita berdaulat, semua boleh hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Betul. Okey, 3 maka lagi. Dan you cakap berdaulat. Dan negara kami boleh buat dasar sendiri. Dan dasar ini bolehlah buat apa? Memperkukuh perpaduan kaum. Okey, ekonomi meningkat baik. Lagi satu maka. Lagi 2 poin. Sudah boleh dapat 8 maka. 2 poin lagi. Cuba ingat. Cuba kaitkan apa kalau ekonomi meningkat, apa yang akan jadi? Kalau ekonomi meningkat, semua orang ada duit. Negara menjadi makmur. Dan apa kita cakap? Semua orang ada duit kerana ada pekerjaan. Peluang pekerjaan pun meningkat. Kalau peluang pekerjaan meningkat, apa jadi? Semua orang ada kerja dan hidup senang. Taraf hidup meningkat. Kemudian kami bagi satu kesimpulan. Kesimpulannya.
negara yang berdaulat. Penting untuk menjamin keharmonian hidup. Kita bagi satu kesimpulan. Ini pun ada satu maka kesimpulan. Oke, hari ini kami sudah belajar maksud ikut bahasa, genre, dan tokoh. Dan 4 jenis kedaulatan. Dan latihan pengukuhan objektif serta struktur dan esei dan kebat. Baik, sudah banyak belajar pada hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih kerana join kelas saya. Bagi tahu kawan-kawan, join. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Oke, terima kasih. Harap membantu.